Saya bagi test dengan 30 orang. 27 orang cakap tak best. Oh ya. 3 orang cakap best. Lepas tu tiba-tiba lagu tu meletup. 30 orang tu sekali jadi best. So tak boleh rely dekat pendapat awam, pendapat umum. So dia akan jadi tricky bila benda-benda yang macam AJL tau. So AJL is based on popularity juga sebenarnya. Betul. Sebab pada awalnya muzik tu voting Undi. kan? Pengundian adalah based on popularity. Hello, hai, bersama saya sekali lagi Hafizan Muhammad di studio Music Roundtable, dan hari ini kita ada tetamu yang very special, seorang juara dan kita welcome di studio hari ini bersama dengan Ami Jahari. Terima kasih. Assalamualaikum, Ami, apa khabar? Salam. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okay, right. Kita say congrats dulu lah atas kemenangan baru-baru ini. Tapi sebelum kita nak berbicara panjang tentang kemenangan itu, kita just nak throwback sikit-sikit lah tentang actually macam mana sebenarnya penyatuan muzik dan Ami Jahari tu bermula. Kalau Ami boleh ingat, mungkin sejak usia berapa yang Ami betul-betul tahu Ami minat dengan muzik? Penyatuan muzik dengan saya sebenarnya dari kecil lah. Sebab mak saya dengan ayah saya seorang yang suka muzik, suka karaoke kat rumah. So ada alat karaoke dekat rumah. Mak saya suka Sharifah Aini, ayah saya pula suka P.Ramlee dan sebagainya. Dan selalulah ada orang karaoke kat rumah, dan saya pula selalu buka channel yang ada muzik lah. Biasa masa budak-budak umur 6 tahun 7 tahun je tu. And then bila membesar tu memang all the way tu memang sukalah muzik, dengan muzik dekat radio apa semua, dekat ada kaset dulu kan. Sampailah zaman 13 tahun, iaitu pertama kali diperkenalkan dengan instrumen gitar. Ni bukan saya yang orang yang dekat perkenalkan, tapi kawan saya dekat sekolah. Saya bawa gitar, dia main, saya rasa interested. So dekat situ saya mula start lah dengan gitar ni umur 13. Sampai 16 tahun saya dah start belajar buat lagu sendiri. Tak ada cikgu, memang buat sendiri. Try to figure out and buat research and buat kajian tentang macam mana orang buat lagu, siapa reference diorang dan sebagainya. And itulah daripada kecil sampai umur 16 tu starting ni. So kalau boleh ingat balik dulu, kalau Ami membesar, Ami mendengar lagu yang macam mana? Mungkin ada special band ataupun artis yang Ami suka dengar as reference. Macam tadi saya cakap, saya dibesarkan dengan TV ada satu channel tu. Boleh sebut nama channel lah? Boleh. TV2 dekat RTM. So TV2 tu saya buka, selalu ada Raihan, Sami Yusof. Itu saya dibesarkan dengan benda tu lah. Saya ingat lagi saya pernah saya selalu nyanyi dekat tadika. Bila cikgu suruh siapa nak nyanyi, saya akan angkat tangan lah. Kita nyanyi lagu saya nyanyi lagu-lagu Raihan dan sebagainya. And then dibesarkan dengan Sharifah Aini, dibesarkan dengan P.Ramlee, Saloma, muzik-muzik klasik, Frank Sinatra, The Beatles. And then makin besar lagi, mula dengar muzik-muzik baru macam muzik-muzik Malaysia, macam Pop Yeye, Rafish. Rafish ke? Betul lah. V.E. Rafish. V.E. Rafish. Lepas tu dia mula besar dengan Jamal Abdillah dan sebagainya. And then saya pula tak ada masa tu interest yang macam 100% suka. Kita dengar je semua masa tu kan. Apa yang orang dengar kita dengar masa tu. Sampailah ke zaman-zaman Backstreet Boys, NSYNC, Vida gitu. Zaman-zaman tu bila naik lagi, membesar lagi, saya mula study Frank Sinatra, Michael Bublé, benda-benda yang Big Bang, jazz, benda swing. Then dia start dekat situ lah. Umur 16 tu baru dia start explore yang benda-benda pelik. Sound yang lain pula lah. Sound yang lain. Yang ada yang band yang orang tak tahu, ada band yang orang tahu, dan ada sound yang tak ada siapa pun pernah dengar. Contoh macam benda-benda yang tradisional apa semua. Saya interested dekat situ. Tapi bukan tradition Melayu, di tradition yang di luar. Di luar negara. Okay, right. Kalau boleh kita ingat, actually Ami asal ni memang nak jadi pemuzik atau mahu jadi penyanyi? Ataupun kedua-duanya?
saya asalnya suka belakang tabir. Suka belakang tabir, main gitar, backup vokal. Macam tu lah. So macam mana boleh menjadi ke arah menjadi penyanyi tu pula? Yang tu sebenarnya accident lah. Accidentally join AF. Sebab apa, masa AF tu saya nak teman abang saya. Selas-selas teman dia sign borang pendaftaran tu. Sampai stage 4 dia tak lepas, saya yang lepas. So masa tu lah saya rasa macam okay, nak keluar ni sebab abang tak lepas kan. Tanyalah production, boleh tak keluar? Dia cakap, oh sorry, awak dah sign kontrak sebenarnya. Dia cakap so awak tak boleh nak keluar, awak kena teruskan. So sebenarnya dia apa orang cakap, saya tak sengaja sebenarnya untuk memasukkan diri sebagai penyanyi. Menjadikan career lah, ambil benda ni as a career kan. Maknanya sebelum Ami join AF, Ami memang tak pernah join any singing competition lah? Ada lah. Macam mentor, kita ada join DG talent something. Tapi sebenarnya niat saya nak join tu bukan nak masuk pun. Niat saya nak dengar komen juri supaya saya boleh improve. Saya ada join DG sekali. Tapi saya tak tahu benda tu macam profesional mana diorang, saya tak kisah. As long as diorang juri, okay, saya nak dengar komen diorang. So saya main perform depan diorang. Lepas tu dia cakap okay, terima kasih, tapi diorang tak ada komen tau. Jadi saya masa tu pun saya tanya dia balik, kenapa tak ada komen? Tanya dia kan. Sebab saya memang niat saya, objektif saya nak improve dari sudut teguran pula lepas masa tu. So sebelum tu kita dah practice banyak kan, since 13 tahun sampai 16. Lepas 16 tu yang saya start ambil audition semua. Tapi bukan untuk jadi frontman lah. Rezeki lah juga orang cakap kan. Betul. Sebenarnya. So initially masuk Akademi Fatih Asia tu, walaupun tidak terus ke final tu, membuka ruang juga untuk Ami menghasilkan album juga selepas AF itu, ataupun Ami ambil masa sikit untuk menghasilkan penghasilan album Penghibur Jalanan? Lepas AF tu saya depress 6 bulan. Sebab AF bukanlah satu tempat yang menaikkan saya pun sebenarnya. Dia menjatuhkan saya dan yang triggered saya untuk ada first depression tu lah. Tapi masa tu saya tak tahu benda tu depression. Sebab bila 6 bulan pertama lepas saya AF tu, saya ada that suicidal thoughts. Saya ada thoughts yang nak sakitkan diri dan sebagainya. Sampai saya tak makan, saya kurung diri saya dekat rumah dan sebagainya lepas AF tu. Jadi benda tu it's not healthy sebenarnya, because teguran yang saya dapat dalam AF dulu tu sangat-sangat kasar lah bagi saya. Umur saya 18, budak lagi. Dah lah saya tak nak, lepas tu kena tegur macam tu. So berjalan di atas benda yang kasar lah. So dia agak memberi kesan pada Ami. Dia sangat memberi kesan yang buruk, impact dia. Dan untuk saya kembali untuk menjadi Amir Jahari lepas AF tu sangat-sangat susah sebenarnya. Dan saya bersyukur sebab saya berjumpa dengan Jolie, manager saya masa tu. Dia yang willingly nak jadi manager saya. Dah dia willingly nak jadi manager saya, satu. Yang kedua, dia willingly tu nak stop kerja. Dia kerja kat news. Dia stop kerja semata-mata nak jaga saya. And then saya tanya dia, kenapa nak sacrifice sampai tahap macam ni? Dia sebenarnya dia cakap dia geram. Sebab apa? I see your potential, I see your talent, but diorang ni semua yang mengkritik, yang judge kau ni apa semua ni, they don't know shit, dia cakap macam tu lah. Tu yang digeram, and dia nak prove to everyone yang I have talent. Padahal saya pun macam dah mula doubt dengan saya punya talent masa tu. So macam tu lah. Bersyukurlah ada someone like that. Dan selepas itu perjalanan bersama Kasih Gegar Entertainment untuk menghasilkan album itu, adakah selepas itu ataupun macam mana? Itu selepas daripada AF. Masa saya dah mula masuk balik dalam industri as Amir Jahari, kita promo lagu Tanpamu for 17 months. Tapi dalam 17 bulan tu memang sangat-sangat teruk sebab tak ada duit sangat, and show pun susah nak dapat. Kita kena buat banyak free shows masa tu, 17 months tu. And after, tiba-tiba lepas 17 months tu dia masuk radio, dia masuk carta dan sebagainya kan. Tiba-tiba AJL lah. Tiba-tiba AJL dan sebagainya. Lepas AJL tu lah yang kita start buat album lah. Bincang dengan KJE untuk JV 50-50 untuk buat first album Penghibur Jalanan. Jadi perjalanan itu dia bermula lebih baik selepas Ami mengeluarkan single Tanpamu.
Betul. Betul. Lepas 17 bulan kita release tu, dia bertambah baik lah. Walaupun agak struggle lah pada asalnya untuk push Tanpa Mu tu. Pada asalnya. Betul. Bersama dengan KGE untuk masa kat album Playboy Jalanan tu, Amir diberi sepenuh kebebasan untuk berkarya ataupun masih ada lagi do's and don'ts yang ditetapkan? Macam yang best dengan Kasih Gegar Entertainment ni, sebab kita ada Aizat Amdan kan. Aizat Amdan and the family semua, diorang faham artis ni, kalau kita kawal dia, kalau kita kongkong ataupun control dia takkan bebas dan dia takkan dapat create something good. So dia orang bagi kebebasan 100% untuk saya berkarya, untuk saya hasilkan sesuatu yang saya rasa saya nak, yang macam tu. So ada producer nama dia Anas Amdan, abang kepada Aizat. Dialah yang menggali lah saya punya peribadi, karakter, identiti dan mencipta album tu lah. Terhasillah album Terhasillah Perjalanan. Perjalanan. Okay, kita nak tanya sikit mungkinlah kreatif proses bekerja Amir Jahari tu kan. Dalam berkarya tu Amir ada like macam certain formula tertentu ataupun most of the time ilham itu didatang tanpa dirancang sebenarnya? Okay. Bila kita nak cakap pasal ilham ni, ilham ada terbahagi kepada dua. Satu, ilham yang datang. So ilham yang datang ni kita boleh jadi setahun, dia boleh jadi 6 bulan, 3 bulan. Dia jarang-jarang datang kan. Tapi ada satu lagi, practice buat lagu. Macam Amir, saya practice dan saya tunggu ilham. Dua-dua buat. Okay. So since umur 16 tahun saya dah start buat lagu dan buat sampailah sekarang dalam collection ada dalam 8,000 lebih lagu yang saya dah buat so far dari umur 16. Banyak. Tapi itu semua adalah latihan lah. Okay. Kita nak bercerita pasal penulisan lirik lah. Saya suka tengok penulisan lirik Amir tu, dia banyak berlega idea kemanusiaan juga ketuhanan kan. Mungkin dari segi penulisan lirik tu sendiri, pengaruh Amir tu mungkin dari mana? Mungkin ada bahan bacaan ataupun ada penulis yang sentiasa menjadi rujukan Amir ketika menulis. The lyric is the easiest thing bagi Amir sebenarnya. Sebab benda lirik ni adalah saya meletakkan diri saya sebagai storyteller tau. So bila saya nak bercerita tu, bila saya nak menyampaikan sesuatu tu, kena ada cerita tu lah. So dalam cerita tu lah dia bentuk sebagai lirik. Saya bukan budak sastra pun, saya budak IT dekat sekolah. Tapi saya sangat-sangat suka dengan kata-kata. Saya suka mencari kata-kata, saya suka mencari rhyme ataupun rhythms. Dan benda tu saya praktikkan melihat apa-apa sahaja dekat dalam kehidupan sebagai satu kata-kata ataupun rhyme. Saya suka juga baca. Dulu saya tak suka masa saya budak-budak. Biasalah budak-budak kan. Tapi bila dah membesar dan sebagainya, kita dah mula interest sebab kita faham yang buku ni dia ada banyak jenis. Ada buku ilmu yang tu kita perlukan guru lah untuk refer. Tapi ada jenis buku yang kita baca untuk kita tambah vocabs, untuk kita tambah benda-benda yang kritikal lah dalam penciptaan sesebuah lirik tu kan. So contoh, saya ada baca satu kitab, nama kitab tu Kitab Masnawi, Jalaluddin Ar-Rumi. So kitab tu, dalam satu kitab tu dia ada tulis ada satu ayat. Masa tu first chapter, cerita pasal raja dan gundiknya. Cemburunya raja ni dengan apa gundiknya tu, dan dia terlalu nakkan sangat gundik dia tu, akhirnya dia termakan diri. So dia ada satu ayat disebut kat situ, cinta yang tak berlidah itu lebih jelas dan nyata. Itu Rumi punya apa quotes lah. So dekat situ saya rasa macam this is something else lah. So bila saya tak baca dulu, saya takkan jumpa benda-benda macam ni. Betul. Dan saya juga selalu refer kepada filem-filem dari Indonesia. Kenapa tak filem Malaysia, orang cakap kan? Susah. Filem Malaysia mungkin sebab bahasanya tak begitu, apa orang kata, tak begitu puitis. Bahasa Indonesia tu sendiri asalnya kalau dibuat jadi filem memang dah puitis lah bahasa dia yang digunakan. Dia tak banyak sangat bahasa, apa orang cakap,
Macam kita banyak bahasa kampung, pasar macam bahasa tu kan. pasar, yes, untuk Malaysia. Tapi untuk orang Indonesia, contoh macam ketenggelamnya kapal Bandavik, tu bahasanya tu sangat-sangat best kan. Betul. Dia jadi macam kita dengar balik, dia macam kita tengok cerita Melayu sebenarnya. Hayati dia cakap kan. Benda-benda macam tu, macam the words yang diorang sebut tu, dia dah bagi saya susunan diorang tu dah puitis dah. Walaupun diorang sebenarnya tak terfikir pun nak buat something yang puitis. Itu adalah bahasa harian mungkin. Tapi untuk saya benda tu dah puitis. So sebenarnya kebanyakan lirik yang terhasil daripada daripada yang 8,000 lagu tu pun adalah daripada benda-benda yang macam tu. Filem, buku-buku. Dan saya sangat suka mengkaji mereka-mereka yang tinggi falsafahnya. Macam kat Malaysia kita ada Usman Awang, kita ada siapa lagi. So senang cerita, tak kisahlah Malaysia atau Indonesia, dua-dua ni menjadi reference saya bila mana saya mula interest dengan buku. Faham. Jadi kalau orang kat luar sana yang nak belajar lirik, kena Membaca. kena start baca sebenarnya. So baca ni dia lain lah. Dia lain. Dia bagi input lain lah. Dulu saya memang tak suka baca. Saya rasa saya start suka baca umur 24 lewat juga, 24 25. Baru start baca. So start daripada situ, bahan-bahan bacaan yang kami baca yang berbentuk filosofi dan falsafah lah kebanyakannya. Yes, benda-benda yang ada macam puisi, benda-benda yang ideologi, yang benda-benda macam tu lah. Sampai sekarang ni saya pelik sikit, saya dah mula beli buku-buku yang antropologi. Padahal benda tu tak ada kaitan pun kan. Benda-benda pasal energi. Saya belum beli buku Hamka. Saya berjumpa buku Hamka, falsafah ketuhanan dengan falsafah syaitan lah. Tu best. Dua tu tak habis baca lagi. Tengah nak tamatkan benda tu. Okay. Interesting. Tu inspirasi lah kan. Benda-benda yang boleh memberi inspirasi. Okay, kita back ke perjalanan album Penghibur Jalanan tu. Okay. Selepas kelahiran album tu, saya rasa Amir ambil masa yang agak panjang untuk keluar dengan single baru dan juga album baru. Dalam timeline yang panjang tu, actually Amir di mana actually? Okay, so saya dengan saya punya manager dulu, Jolly, kita orang every time kita orang ada nak release lagu atau nak buat album dan sebagainya, kita every time tu kita ada plan tau. Kita akan buat manager saya dengan saya akan merangka satu plan. Macam sebab kita independent, so kita tak nak bazirkan sikit pun. Kalau boleh lah, kita tak nak bazirkan sedikit pun kos, ataupun duit lah untuk ni. Sebab kita tahu music industry is risiko punya benda, kan. Tapi pada masa yang sama, saya sendiri personally tak setuju benda tu. Mungkin sebab saya budak lagi dan saya ego. So saya cakap dengan manager saya, tak apalah, kita buat je lah terus dulu kan. Cakap dengan dia, tak payah plan-plan dah. Sebab dah lama sangat ni, tak ada lagu baru, tak ada album dan sebagainya. So akhirnya saya mengambil keputusan untuk merehat, memberi manager saya tu berehat lah masa tu. Dan after saya rehatkan dia tu, baru saya buat second album. Dan masa saya buat second album tu, tak ada langsung niat untuk jual sebenarnya, untuk market. Sebab apa, masa tu memang saya dah geram, saya dah lama sangat tak berkarya. So dengan harapan juga bila saya dah tamat benda tu, at least kepuasan tu dia datang lah kan. So akhirnya bila dah siap second album tu, ternyata saya tak puas. Sebab benda tu adalah nafsu semata. Dia bukan something yang pure daripada seorang komposer, seorang karyawan. Maksud Amir dekat situ macam mana? Saya tak berkarya sebagai seniman. Saya tak berkarya sebagai seniman. Saya berkarya sebagai orang yang mengikut nafsu. So, bila kita berkarya as seorang anak seni ni kan, seniman, kita akan berkarya, kita akan niat kita adalah untuk menyampaikan sesuatu, message ataupun manfaat kepada orang. Tapi pada masa itu, saya terlalu follow sangat saya punya pemikiran macam dan nafsu. So dia jadi short sendiri lah.
masa tu. So dan saya ada these thoughts of macam kalau lagu tu bagus, dia bagus lah macam tu. So kalau dia tak jual pun, at least nanti 10 years later akan jual. Dia memang 100% pure shot sendiri jugalah sebenarnya. Penghasilan album tu. Betul. Walaupun sebenarnya message dalam second album tu sangat-sangat spiritual dan sangat-sangat ada manfaat sebenarnya. Bila kita dengar balik kan. Betul. Tapi bagi saya, benda tu memang macam nak show off something. Show off yang saya ni ada something macam tu lah. Dan that feeling bila dengar balik second album is not good lah. So sebagai seorang seniman ni, kita kena ikhlas berkarya. So bila kita ada rasa nak show off tu, keikhlasan tu hilang lah. Faham. So adakah Amir rasa itu percaturan yang salah ataupun itu ada pelajaran? Itu memang kena hadap lah. Maksudnya memang kita kena face it yang proses pembelajaran sebagai manusia dan sebagai seorang anak seni. Itulah. Okay. Tapi sebagai pendengar, saya rasa Siang dan Malam tu adalah satu album yang mungkin mendewasakan Amir sebagai seorang pemuzik lah. Because kalau kita nak compare dengan album yang pertama, it sounded very different kan. So mungkin Amir boleh share sikit in depth sikit pada ketika Amir menghasilkan Siang dan Malam tu, Amir punya current state of mind tu apa yang sebenarnya berada di fikiran Amir. Because macam Amir cakap tadi, album tu very spiritual kan. Mungkin ada emosi yang mungkin tersirat untuk Amir nak share dengan orang menerusi penghasilan album tersebut. Saya mula join tarekat umur saya muda, umur 18 dah join tarekat. Start memahami, nak mengetahui pasal tasawuf dari usia yang awal jugalah. Jadi bila kita dalam jalan orang yang mencari ni, pada permulaannya selalunya guru dia tak bersalah. Selalunya yang bersalah itu anak muridnya. Sebab anak muridnya masih belajar, masih panas kan. Jadi itu yang berlaku dalam album Siang dan Malam. Saya banyak menyentuh bahagian-bahagian kerohanian, spiritual di dalam lagu-lagu tu. Dan sebenarnya album Siang dan Malam tu adalah sebuah karya untuk diri saya sendiri. Dia adalah satu karya yang macam saya buat tu, intention saya untuk diri saya sendiri. Untuk memuaskan. Bukan untuk memuaskan. Dia macam untuk menasihati saya untuk menasihati saya seorang. Dia bukan untuk orang lain. Itu yang terms short sendiri tu sebenarnya. Dia bukan untuk puas pun. Kita tak puas sebab kita berkarya tak ikhlas. Kita berkarya nak show off. Yang kita ada knowledge, yang kita ada ilmu muzik dan sebagainya kan. So itu yang berlaku dalam second album lah. Dan ternyata orang tak faham pun album tu. Bila kita bagi dengar dan sebagainya, orang dapat rasa macam benda ni deep, benda ni, tapi diorang tak faham benda tu apa. Sebab apa? Banyak orang tak melalui fasa spiritual tu lagi. Mungkin yang dah mengalami, mungkin umur dia dah lewat 30-an, 40-an. Masa tu crowd saya bawah 30-an. Bawah 30-an, betul. Jadi benda tu tak dapat relate dengan diorang. So karya dia, lagu-lagu dia, kalau kita boleh go deeper, dalam second album kita ada Hadiah dari Tuhan. Yang tu khas untuk isteri saya. Lepas tu kita ada lagu Bayang, diskusi di antara physical, ego dan juga nafsu, dan diri kita sendiri. Outer layers dengan inside lah. Itu adalah lagu Bayang. Lagu Sila Robek Hati ni adalah sebuah lagu yang saya rasa sangat-sangat pelik pada awalnya. Sebab kalau kita tengok lirik kan, macam dia tengah bercakap dengan siapa kan. Masa verse pertama kan, dia dah tengah bercakap dengan siapa kan. Lepas tu chorus tiba-tiba dia cakap, sudah habis bicara, ku kembali mendiam. Dia siapa dia sebenarnya? Dia apa? Itu yang menjadi satu orang cakap misteri lah. Saya tak nak bagi tahu. Misteri dan kekeliruan. Dia tak keliru. Saya tahu.
Tapi tu saya cakap lagu tu untuk saya je. Saya je yang faham benda tu, masalah dia. So itu yang saya rasa lagu album kedua tu album Syok sendiri lah. Tapi in the way it's benda tu penting juga untuk saya ada. Sebenarnya lah. Dan mungkin penting juga untuk peminat memahami Ami. Benda tu sebenarnya it doesn't work that way. Sebab kita tak minta orang kenal untuk kenal kita kan. Kalau dia nak kenal kita, dia akan cari kita. Macam lepas saya menang AJL, tiba-tiba ramai orang duk stalk saya punya Instagram, saya punya TikTok dan sebagainya kan. Masa tu baru dia orang nak kenal. Sebab apa? Dah menang AJL. Dah ada something. Dah ada something. But before that, if you are nobody, masa tu Amir Jahari second album still nobody juga sebenarnya. They don't care pasal kita nak cakap yang aku ni macam ni, orang tak kisah, orang tak peduli. Okay, alright. Kita back the few years back kan, selepas penghasilan siang dan malam itu, kita ada satu tweet yang Ami mengatakan, kalau saya ingat lah, Ami mau berhenti terus daripada menyanyi, daripada bermuzik. Okay, kalau boleh kita bercakap sikit tentang hal itu, mungkin Ami boleh sharekan dekat sini kekecewaan Ami pada ketika itu seperti apa actually, yang mungkin kita sebagai peminat atau kita sebagai pendengar tak tahu dan tak faham. Okay, kekecewaan terhadap music industry kan, saya tulis kan. Betul. So saya frust sangat-sangat dengan music industry ni. Dia bukan apa sebenarnya, dia macam there's certain, macam kita ada big companies, big agencies dekat luar sana, dekat Malaysia ni lah, yang memegang channel radios dan juga media-media ni. Dan tak semuanya berlaku jujur dan berlaku adil terhadap artis dekat Malaysia lah. Senang cerita, mereka menggunakan dia orang menumpang dan menggunakan sesiapa yang tengah naik untuk their own benefits. Itu yang saya sangat-sangat kecewa sebenarnya. So if you are nothing, if you are nobody, they don't give a peluang tu tak ada. Dia tak ada langsung, dia nak bagi kita peluang dan sebagainya. But if someone tu tengah ada story viral dan sebagainya, itulah yang mereka akan kejar, ambil dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah semakin ramai orang mengejar untuk buat benda viral bodoh. Sebab itu sahaja jalan yang mudah, ada attention, untuk get the attention dan sebagainya. Dan saya hampir nak ke situ untuk buat something. Juga. Yes. Okay. Sebab in a way we have to feed our family. Betul. So I need the attention masa tu untuk macam untuk terus kelangsungan hidup lah, untuk orang dapat panggil show apa semua. Sebab if you selalu banyak masuk TV, radio dan news kan, kita akan bila lebih orang perasan kita exposure tu banyak, orang akan start mula panggil show tau. Orang akan start gali kita punya karya balik dan sebagainya. Dia ni boleh tak wedding dia akan tengok dan sebagainya kan. Jadi tapi bila kita tak buat benda-benda yang baik, benda-benda yang bodoh, dia orang tak kisahkan kita. Betul lah. Tak trigger untuk orang untuk bercakap tentang kita, bercakap ataupun nak panggil kita untuk sesuatu lah, shows ataupun apa-apalah projects. Jadi itu juga salah satu rezeki daripada Allah jugalah menurut saya. So itulah kekecewaan tu lah yang saya maksudkan kat situ. Jadi masa tu memang Amir memang solely nak stop. Ada backup plan anything ke masa tu? Sebenarnya tak adalah stop sebenarnya. Saya sebenarnya nak berehat daripada music industry sebab saya rasa penat. Satu lagi saya tengah cope dengan saya punya mental illness masa tu. So saya rasa macam saya rasa perlulah untuk berehat ni. So saya berehat dah dalam untuk ambil masa lah 2020 sampai 2022. Itu tempoh saya berehat. Setahun saya ambil ubat. 6 bulan pertama 2020, 6 bulan pertama tu saya ambil ubat. Lepas tu stop kejap tau, dalam seminggu. Tak boleh, masih teruk lagi. So start ambil ubat balik sampai 2020, ujung 2020 tu. Itu yang kita try second time untuk tak ambil ubat.
dia dah mula okey sikit. Dia dah mula better sikit. So saya kurangkan dos apa semua. Kemudian 2021 itu dah mula start belajar meditation, belajar visualization dan sebagainya. Dekat situ saya dah mula nampak yang okey, ada harapan ni untuk dapat belajar macam mana nak faham dan kawal mental illness saya ni. Kat situ dah saya mula makin banyak meditation. Dan dalam saya buat meditation tu dia dapat banyak benda juga selain daripada control ataupun cope dengan mental illness saya. Sampailah 2021, di hujung 2021 tu saya akhirnya dah tak ambil ubat langsung. So alhamdulillah. Dalam duration yang ambil ubat dan berehat tu, Amir mesti masih berkarya ke ataupun masih berkarya dengan nama baru Hamba. Itu yang kita nak discuss juga. Tapi yang ketika Amir decide untuk berehat itu, Amir ada rasa tak that masa tu satu hari nanti Amir rasa Amir akan bangun dan lebih kuat untuk berlari dan untuk mengejar lagi cita-cita dalam bidang muzik ni. Kan semula tu saya tak anggap dia macam tu lah. Saya anggap dia macam saya akan terus berkarya lepas saya baik, macam tu lah. Tapi tidaklah rasa macam untuk tapi tak mengejar apa-apa. Tak ada. Sebab kalau kita ada goals pun, kita ada objektif pun kan, objektif kita sentiasa dekat nak beri manfaat, nak sebarkan mesej, benda macam tu je. Saya tak nak lari daripada fikir benda tu. Sebab kalau saya macam AJL itu kan, contoh kan, orang macam Amir kau pandai lah berlakon, kau mesti tahu dah pun kan, kau menang. Demi Allah saya tak tahu. And saya tak nak tahu pun sebenarnya benda tu. Sebab tu sampai lepas saya diumumkan tu, and then kan esok ada interview kan, dengan radio, TV semua kan. Hari kedua tu saya bangun daripada tidur, sebab baru dapat tidur masa tu. Bangun daripada tidur saya masih tak percaya saya menang. Sebab apa? Sebab kita tak letak apa-apa expectation. Pengharapan. Kita hanya berharap pada Allah. Kita tak berharap pada dunia pun. Dan tiba-tiba tu Allah bagi kita rezeki dunia kan. So terkejut lah. So dia macam alhamdulillah. Jadi saya hanya fokus kepada nak beri manfaat, nak bagi apa orang kata, message kepada masyarakat. Sebagai kelangsungan terus untuk berkarya lah lepas itu. So yang kelangsungan tu belakang cerita. Sebab apa? Itu adalah part of rezeki kan. Okay. Alright. Selepas tu Amir, dalam masa Amir freeze sekejap tu, dan kemudian Amir keluar dengan satu projek bernama Hamba. Okay. Saya suka projek Hamba itu. Semua saya nak tanya, Hamba itu adalah dikeluarkan dengan nama Hamba itu adalah sebagai alter ego Amir, ataupun ia ingin memberi satu kelahiran semula Amir Jahari dengan nama yang lain? Tak, dia adalah alter ego. Dia adalah project base lah sebenarnya. So Hamba ni adalah escapism saya untuk berkarya tanpa apa orang cakap, expectation. Sebab bila sejujurnya masa sebelum saya berhenti Amir Jahari, sebenarnya saya dah mula ada expectation dalam kepala. Saya dah mula macam nak fikir nak dapat duit banyak, start nak fikir nak ada awards lah dan sebagainya. Itu juga sebenarnya sebab Amir Jahari itu diberhentikan, salah satu sebab dia. Because dia dah tak jadi pure tau. Dia dah tak jadi niat tu, dia dah tak ada ikhlas tu, akan hilang lepas tu. Saya tahu benda tu. So sebab saya berhentikan Amir Jahari juga. Dalam masa yang sama tengah cope mental illness. Dalam masa yang sama tengah struggling dengan kehidupan dan sebagainya kan. So nasib baiklah saya berhentikan sebenarnya, dan saya saya kembali dengan nama Hamba as a project base. Sebab bila saya letak diri saya as Hamba, dia mengingatkan saya yang saya hamba je. Kau hamba je, you are nothing, you are nobody, you are nothing, kau hamba, and kau berkarya. And kau berkarya ni untuk beri manfaat dekat orang. Masa tu dah saya didik diri saya untuk jadi hamba. Jadi hamba untuk berkarya kepada masyarakat. Tapi dari segi musically sendiri, Amir rasa antara Hamba dan Amir Jahari tu ada bezanya? Banyak perbezaan dia besar. Dia contoh kalau Japanese artist kan, kita boleh dengar macam Fujikaze tu
adalah hamba. Kalau Amir Jahari tu adalah Akeboshi. The sound dia totally different. Akeboshi ni is really acoustic, raw, jujur, ikhlas, straightforward. Tapi yang Fujikaze ni it's well produced, is ada R&B-ish, dia bukan folk sangat. Dia ada groove-nya juga, ada groove-nya dan sebagainya. So in a way it's totally different, sebab saya nak try benda baru juga sebenarnya. Saya dah mula study masa tu lah, saya dah mula study Kenshi Yonezu dan juga Fujikaze dari Japan. Jadi saya nak try that kind of sound. So inspiration sound ni daripada situ jugalah. Betul. Okay, right. Dan selepas itu Amir hadir dengan Hasrat sebagai original soundtrack lah filem Imaginur. Dan tanpa mungkin boleh dikatakan tanpa diduga juga lagu itu begitu meledak sekali lah, cukup popular dan digilai. Dan kalau boleh saya sifatkan, mungkin Hasrat tu adalah lagu Amir yang paling berjaya sepanjang karier Amir. Tapi untuk Amir sendirilah, adakah Hasrat itu yang adalah yang terbaik pernah Amir hasilkan? Bila kita buat lagu lagu tu adalah baby, anak. So kalau kita ada anak, kita tak ada cakap macam anak first ni lagi terbaik dari anak second. Tak boleh macam tu kan. Kita kena sama rata dengan dia orang. So in a way lagu Hasrat ni adalah baka baik lah. anak yang apa, dengan cakap apa semua, dia tak kurang ajar mak ayah ni. Tapi apa, sebenarnya kan Hasrat ni saya dah buat lama dah sebenarnya. Maksudnya this kind of music, this type of music is something yang sebenarnya saya kalau saya zaman second album, music yang macam Hasrat ni saya tak nak buat sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia terlalu simple. Dia terlalu straightforward, dia terlalu apa orang kata? Dia terlalu pop. Sebab saya mula macam tak, masa second album biasalah kita budak lagi kan. Second album tu lebih folk, lebih Nusantara sikit kan? Second album tu bagi saya yang paling best sekali. Sebab apa? Second album ni dia lain daripada semua orang yang ada keluar album. Album aku paling lain sekali lah. Contoh lah masa tu kan. Itulah yang saya rasa masa tu sebenarnya. So bila jadi macam lagu Hasrat, lagu first album, saya dah mula geli. Sebab apa? Itu adalah ego seorang musician lah. Ego seorang komposer. Padahal sebenarnya sedap ke? Betul. First album, apa semua lagu Hasrat sedap ke? Tapi nak juga benda yang deep, benda yang complicated, yang susah macam second album. Yang kompleks ni. And at the end of the day orang tak faham. So bila orang tak faham, dia tak boleh relate dengan diri dia. So album tu terkubur lah. Kau nak bagi makan apa, anak isteri kau nak bagi makan apa? Jadi macam tu lah. So masa saya buat lagu Hasrat tu, bila dia meledak, baru saya realise yang sebenarnya the simplest song is the hardest to create, to craft. Why? Sebab bila lagu tu dah simple, dia tinggal penyampaian kita macam mana. So bila saya buat lagu tu, bila saya cuba sampaikan, ada masanya dulu saya sampaikan benda tu tak sampai dekat saya. So bila dia tak sampai dekat saya sampaikan dekat orang, lagilah orang takkan faham kan. Tak dia macam biasa je lah. So pada tahun 2020 lagu tu dah siap dicipta dah pun, sekali arrangement dengan Fai dan juga Karim. So kita bagi dekat community kita lah dengar kan. Bagi dekat Telegram, diorang dengar, diorang cakap macam okay man, okay lagu ni okay, best, macam tu je. So responnya lah. Responnya macam tu lah. So untuk musician dekat luar sana, jangan bagi dengar dekat orang Malaysia. Sebab apa? Sebab orang Malaysia punya apresiasi dan juga sense of memahami lagu tu akan pergi ke tak tu sangat low. Diorang tak tahu. Macam lagu aku juga manusia pun sama. Saya bagi test dengan 30 orang. 27 orang cakap tak best. Oh ya. 3 orang cakap best.
Lepas tu tiba-tiba lagu tu meletup, 30 orang tu sekali jadi best. So tak boleh rely dekat pendapat awam. Pendapat umum tak boleh rely. So dia akan jadi tricky bila benda-benda yang macam AJL tau. So AJL is based on popularity juga sebenarnya. Betul. Sebab pada awalnya muzik tu voting Undi. kan. Pengundian adalah based on popularity. Betul. Following dia. Jadi in a way kita terperangkap tau dalam satu benda yang sistem yang di mana it's a popular music. So popular music means orang suka. So tapi kita tak boleh buat ikut apa yang orang suka. Kita kena buat apa yang kita suka. Tapi dalam masa yang sama kita kena ada elemen yang dapat buat orang suka juga. Baru dapat buat satu benda yang Fine balance tu lah. So Hasrat is a simple song. Sebab tu orang senang hadam, orang senang terima. Tapi yang boostkan emotion lagu Hasrat tu sebenarnya filem Imagino lah. So kalau tak ada filem tu sebenarnya memang orang takkan faham lagu tu. Dia akan dengar macam okey lah biasa. Sedap. Macam tu je. Okay, right. Kita nak terus bercerita tentang hasrat dan kemenangan di AJL itu. Untuk Amir sendirilah, erti kemenangan di AJL baru-baru ini sebenarnya apa dan sebesar mana sebenarnya? AJL sebenarnya adalah permulaan barulah sebenarnya. Dia macam bagi nafas. Dia bagi saya nafas kalau kita dalam air kan. Dia macam akhirnya dapat bernafas sikit and then continue selam. So besar atau tak besar kejayaan tu saya tak pernah anggap itu sebagai satu kejayaan. Saya anggap itu sebagai satu one step ahead untuk saya dapat berkarya lagi, bagi anak makan dan sebagainya. So saya tak menganggap benda tu sebagai satu kejayaan pun. Orang awam, persepsi dia orang saya hormati. Sebab itu persepsi sebenarnya. Orang ingat saya berjaya. Tapi sebenarnya saya sendiri personally saya tak rasa lagi pun saya berjaya. Sebab kejayaan setiap seseorang individu tu berbeza-beza. Ada orang tahap kejayaan dia sampai kalau dia basking 5 orang tengok dah berjaya dah bagi dia. Kan? Untuk Amir? Untuk saya punya kejayaan cukup seorang dapat manfaat daripada lagu saya, itu saya dah berjaya dah. Goal saya cita-cita saya adalah untuk menghasilkan satu karya, satu naskah lagu yang dapat menyentuh dan memberi manfaat dekat manusia sebanyak yang boleh. Itu adalah saya punya aim, goal in life lah. So itulah kejayaan tu kalau seorang dengar pun dah berjaya. Tapi goal dia adalah untuk capai that level of worldwide lah sebenarnya. Okay, kalau ikut tahun 2024 tahun ini dah lebih kurang 13 tahun perjalanan Amir Jahari sebagai seorang pemuzik, sebagai seorang penyanyi di Malaysia. Kalau boleh Amir describe this journey yang panjang ini dalam ayat yang paling mudah, macam mana Amir nak describe your journey sepanjang 13 tahun? It's an adventure lah. Saya suka adventure, saya suka travelling, saya suka risiko. So memang ni adalah saya punya tempat lah. Industri muzik adalah saya punya tempat. Sebab ada orang dia tak dapat cope dengan being adventurous. Sebab apa? Sebab dia sangat-sangat particular dekat every month punya income dan sebagainya. So dia tak boleh nak meletakkan risiko dalam being adventurous. Saya jumpa ramai orang macam tu, tapi dia nak buat muzik. Tapi dia tak adventurous. Tapi dia tak boleh nak adapt the risk tu. Yes. So in a way susah lah. Saya banyak talent dari Sarawak. Bila saya cakap dengan diorang, korang sanggup ke nak makan sampah kat tepi jalan kalau tak ada duit? Korang sanggup ke nak merempat tepi jalan nak tidur sebab tak ada rumah? Korang sanggup ke nak nak perform for free for like 400 shows? Korang sanggup ke tak? Kalau korang tak sanggup, then you are not ready for industry.
Cakap dia. And majority of them is not ready for that. Tidak bersedia untuk susah. Satu akhirnya saya dah tak bawa artis Sarawak untuk ke sini dah. Padahal saya jumpa ramai ni talent kat Sarawak. Betul. Tapi semua manja. Semua nak kena suap, semua manja. They are not ready yet for this. Okay. Okay, so dengan segala bentuk struggle dan sehingga sukses yang Ami ada hari ini kan, mungkin adalah satu pelajaran terbaik lah yang mungkin Ami kutip daripada setiap pengalaman yang Ami lalui sepanjang tempoh 13 tahun. Pengalaman pengajaran Asal aku tak terfikir pasal pengajaran lah. Maksudnya mungkin macam, ada that one lesson lah yang mungkin sebab my principle in life is jangan pernah menyesal dengan apa yang kau pilih. Tak kisah dia akan bawa ke baik atau buruk. Jadi setiap perjalanan kehidupan saya tu, result dia baik atau result dia buruk, saya tak boleh menyesal. Dan benda tu saya terapkan since the beginning lah, 16 tahun tu. So in a way, bila saya fikir balik kan, bila kita tak menyesal dengan apa kita buat, so kita redah. So bila kita redah, kita follow the flow dan sebagainya kan, result dia adalah kita menjadi manusia yang memilih, yang ada choices in life, and you choose what you want to, who you want to be, and berada dalam in the now tu sangat-sangat penting bagi saya lah. Okay, alright. Okay, rasanya kita tahu, I mean like, kalau pengikut-pengikut Ami mungkin aware yang Ami sedang mengusahakan album yang ketiga sekarang. Yep. Okay, mungkin boleh saya tanyakan sedikit lah. Mungkin album ketiga ini adalah satu kesinambungan yang panjang untuk Hasrat, ataupun dia ada idea baru, dia ada sound baru yang mungkin membezakan dengan apa yang maybe Ami pernah buat sebelum ini. Every album kita mesti kena evolve. Dia tak boleh sama. Kalau sama, cukup buat 2 album je orang dah bosan. So album ketiga ni nak cakap dia adalah kesinambungan Hasrat tu tak juga sebenarnya. Sebab third album ni dia mempunyai banyak rasa. Kita ada lagu Ingin Pulang. Ingin Pulang tu dia hampir nak similar dengan first album punya karya. Tapi dari sudut arrangement wise, music direction, kalau dengar first album dengan lagu Ingin Pulang tu dia dah berbeza dah pun sebenarnya. In terms of contoh macam cara susunan dia, the instrumentation inside of it, the effects yang kita gunakan, sound dia tak sama, tapi dia macam ni lah. Dia macam first album Coldplay dengan second album, music dia evolve. Betul. Tapi orang yang tak dapat nak beza benda tu, dia akan dengar sama je. Kan? Lepas tu dia keluar album ketiga kan, orang dengar macam lebih kurang sebab orang tak tahu beza pun benda tu. Orang tak tahu nak menilai the evolutions of music yang artis buat dalam album kan. So album ketiga ni, kalau saya nak rungkaikan lah, dia punya konsep, saya meletakkan dia sebagai healing punya konsep. Tapi it's not overall healing lah. Maksudnya nama album tu Kembali. Kita akan menggunakan konsep Tree of Life dalam album tu. Tree of Life ni dia maksudnya dia kembali dalam music industry, dia kembali mengenali diri dia, dia kembali ke asal usul, dia kembali ke fitrah. Amir Jahari tu. So saya sudah kembali. Hai. So mungkin dah ada perancangan bulan berapa, mungkin tahun ini juga atau tahun depan ke? Kita target 31 Mei birthday saya. Oh, tahun ini juga lah untuk release. Okay. So hopefully dapat. Kalau tak dapat pun kita cuba usahakan as quick as possible sebenarnya. Sebab album ni material semua dah ada. You just tinggal all this arrangements, recordings, itu je tinggal. Untuk mencantikkan lagi lah. Untuk mencantikkan dia, panggil sessionist, records. So album ketiga ni saya sangat excited sebenarnya, sebab
majority dalam lagu-lagu dalam album tu dah tak ada unsur-unsur second album. Maksudnya dia dah tak ada rasa Syok sendiri tu lah. Dia lebih mementingkan apa yang orang rasa, apa yang orang dapat relate. Dia dah tak fokus kepada apa aku rasa, apa yang aku relate. Macam tu lah. So aku tu dah hilang lah. Okay. Dia lebih kepada perkongsian. Dia lebih kepada kita daripada aku. Okay, right. Okay, ni mungkin soalan terakhir saya lah untuk Amir hari ni di podcast kita hari ni. Okay, mungkinlah Amir dah melalui satu perjalanan yang panjang yang bermacam-macam kan. Mungkin kalau boleh Amir beri sedikit nasihat to all, ataupun kata-kata lah to all struggling artists and musician out there yang mungkin masih lagi mencari-cari arah ataupun masih berfikir apa lagi nak kena buat untuk provekan yang diorang juga harus berada di satu tahap untuk dilihat kan. Mungkin Amir boleh share sikit. Music is not all about business lah. So korang kena ada second person untuk fikirkan pasal business. Korang yang berkarya, korang kena fokus berkarya aja. Kalau korang fokus sekali dengan business, that's it. Dia akan jadi money making punya music. Dia bukan jadi music yang ikhlas. Dia dah tak jadi macam tu dah. So kena ada seorang yang manage, yang market your songs, you and your songs. Kita fokus karya aja. And then to be in the music industry is hard. Tapi rasanya cukup kalau kita genuine dan juga authentic. Orang akan dapat relate dengan kita because we are being authentic. Dapat banyak komen cakap, muka Amir ni, muka orang bila Amir menang AJL, baru aku yakin yang muka orang biasa pun boleh menang AJL. In a way, that's a compliment sebenarnya. Sebab bagi saya benda tu macam, maksudnya dekat situ is there are no limits. Everyone can do whatever you want. Maksudnya kalau kita nak jadi apa yang kita nak jadi tu boleh, maksudnya. Tak kisahlah muka kita macam mana sekalipun. Tapi there are no boundaries or limits. Kecuali contoh macam kita cita-cita kita nak jadi astronaut. Itu susah sikit lah. Sebab dia kena melalui proses yang panjang tu. Dia nak jadi Perdana Menteri, susah sikit lah. Sebab dia kena melalui proses yang panjang tu. Tapi adakah dia mustahil? Dia tak pernah mustahil sebenarnya. Dia tak pernah mustahil. Tak mustahil. Dia tak mustahil. Salah buat aku. Dia tak pernah mustahil. Tak. Benda ni tidak mustahil. Ada jalannya. Dia sentiasa ada jalan. Walaupun panjang perjalanan dia ataupun pendek perjalanan dia, dia boleh pergi ke situ. Ada orang tanya, bang, saya buta pitch bang, saya tak boleh nyanyi. Boleh belajar. Betul. Boleh praktis, boleh belajar. Tak ada masalah pun benda tu. Saya buta rhythm bang, tu saya tak angkat tangan. Kalau awak buta rhythm, awak kena buat benda lain. Awak jangan main muzik. Ini jujur dia saya. Sebab kalau pitch awak okey sekalipun, kalau awak buta rhythm, it's really dangerous. Sebab you cannot synchronize with everyone, musicians. Okay. Apa lagi nasihat? Banyak nak bagi. Untuk youngsters lah, especially youngsters nowadays sangat-sangat manja, sangat-sangat nak kena swap, nak kena suruh baru buat. Padahal pada masa saya umur 16 tahun dulu, no one asked me to do research about music. No one asked me to gali muzik tu sampai tahap siapa penyanyi dia, asal mana, siapa dia dengar, apa semua, sampai kaji sampai detail macam tu. Tak ada orang suruh, tapi saya nak juga tahu sebab saya suka benda tu. Inisiatif sendiri ya. So untuk youngsters, generasi Z, Gen Z, kalau boleh kalau korang minat betul-betul muzik ni, inisiatifkanlah sendiri, practice, research dan sebagainya. Ada orang tanya pasal buat lagu. Bang, buat satu lagu tu boleh bang, dia cakap. Tapi bila saya dah buat 10 lagu, saya dah tepu. Awal betul? Sangat tepu nak. Kenapa tepu sebenarnya? Sebab
korang punya knowledge korang punya pendedahan terhadap music lain tu sangat-sangat kurang. Maybe korang just tahu 10 band je dalam live korang. That's why. Maybe So korang kena cuma explore tahu, lagi. Yes, mungkin just tahu 30 lagu je in lifetime yang korang pernah belajar kan. Bukan dengar tau. Kalau korang dengar music, dia tak belajar, dia just analyse. Tapi bila korang pegang chords dia dan sebagainya ataupun piano apa semua kan, bila korang mainkan lagu tu dari awal sampai habis, kalau main setengah dia tak belajar juga. Dia kena dari awal sampai habis, memahami structure, memahami arrangement dan sebagainya. Bila korang belajar benda tu, dengar dan belajar, buat research pasal siapa yang buat lagu tu untuk memahami isi kandungan hati dia dan sebagainya, then you guys realise yang music ni lagi banyak korang belajar, lagi banyak input, skills, techniques, korang akan belajar macam-macam benda. Even macam baru-baru ni saya dapat belajar dari Joe Hisaishi, seorang komposer dari Jepun. Dia surprisingly dia punya cara untuk get out the melody from his head and his emotions tu sangat-sangat luar biasa tau. Sebab dia mengalami satu perjalanan hidup yang sangat-sangat apa orang kata ekstrim. Dia tak ada macam sederhana sangat dalam kehidupan dia tu. Tapi tak ramai yang tahu benda tu. So dia pendam, dia simpan apa semua kan. Tapi dia keluarkan dekat situ, keluarkan dekat karya dia. Sebab tu bila kita dengar, dia penuh imajinasi, dia penuh dengan ni. Dia sama macam kita dengar Beethoven. Benda tu apa, there are no rules to hold it. Dia bebas. Dia luas dan bebas. So Joe Hisaishi, kalau saya tak dengar Joe Hisaishi, saya tak study karya dia, saya tak study dia apa semua kan, saya takkan tahulah dia ni apa dan dia ni kenapa, macam mana dia boleh buat lagu tu. Saya tak tahulah. Maknanya memang kena banyak mendengar dan belajar. Daripada Dia bukan situ. dengar saja. Kalau dengar memang out. Dia memang out. Bila kita dengar tak suka, kita dah biar je kan. Sebab bila dengar ada preference. Kita suka dengan ni, kita suka dengan tu kan. So bila kita dengar dan belajar ni, kita boleh explore semua benda. Macam saya kan, saya komposer, buat lagu. Orang tanya saya, macam mana boleh buat lagu sampai 8,000 lagu kan. Sebenarnya ni untuk anak-anak muda kat luar sana, apa saya buat adalah, satu, lagu yang orang tak dengar, kita kena dengar. Yang kedua, lagu yang orang suka dengar, kita kena dengar. Yang ketiga, lagu yang orang tak suka dengar. Orang yang tak suka dengar ni lagu-lagu short sendirilah. Orang yang suka dengar, orang tak suka dengar, dan orang tak dengar. Dia kena tiga tu. So orang tak dengar lagu apa? Orang dah tak dengar lagu klasikal, orang dah tak dengar lagu-lagu tradisional, let's say lah Irish Celtic traditional, orang dah tak dengar benda tu. Melayu, Zapin dan sebagainya, orang dah tak dengar benda tu. Betul. So itu kita kena dengar dan belajar. Apa lagu yang orang suka, orang yang dengar. Ni lagu-lagu hits lah, Billboard charts, top 100, Grammys winners, lagu-lagu popular dan sebagainya. And lagu yang dia tak suka dengar. Apa yang orang awam tak suka dengar? Kalau dia dari kelompok independen dan sebagainya yang suka hujan semuanya, dia takkan dengar dangdut. Kita dengar dangdut. Kalau dia daripada kelompok-kelompok R&B apa semua, dia takkan suka metal. Kita dengar metal. So that kind of transition in life, when you are exploring as a composer kan, korang akan faham yang sebenarnya this music ni akhirnya dia berpaksi kepada satu benda je, iaitu rasa. Dan rasa itulah yang akan berkembang menyentuh emosi-emosi manusia, orang-orang yang mendengar, dan memberi manfaat dari kata-kata, lyrics. So that is music. So dari melodi ke lirik, dia menyentuh dan membuat pendengar semua merasa. Betul. Okay. Alright, terima kasih Ami. Sama. Kita dah berbual panjang hari ini bersama Ami, dan saya rasa kita dapat banyak sangat input. Dan terima kasih juga buat semua yang menonton pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang di Music Roundtable.